Terima kasih Tan Sri Dato' Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Hormat Ipoh Timur. Soalan ini ada dua bahagian. Yang pertama tentang jumlah kes denggi, yang kedua tentang GMM, genetically modified mosquito. Tentang jumlah kes denggi, kalau kita lihat angkanya, Tuan Yang, pada tahun 2011, jumlah kes semua sekali 19,884 dan jumlah kematian 36. 2012 meningkat sedikit, 21,900 dan kes kematian 35 sahaja. Tahun 2013, kes meningkat mendadak 43,346 dan kematian 92. Untuk tahun ini sahaja, Tuan Yang, jumlah kes denggi telah meningkat hingga 9 Mac 20,066 dan kes kematian 44. Tuan Yang, setakat ini saya kira berkat usaha semua pihak, maka peaknya telah menurun dan angka dah menurun sedikit. Pada minggu yang, kalau ikut angka bulan Februari, tiap seminggu ada lebih kurang 2,400-2,500 kes. Tapi untuk bulan Mac dah menurun kepada 1,600. Maknanya kes ini dah pun mendatar ataupun dah ada plateau, Tuan Yang. Kemudian dengan GMM ni, genetically modified mosquito, yang ini adalah cubaan oleh berbagai pihak untuk nak mengurangkan jumlah vektor dia, iaitu nyamuk Aedes. Di Malaysia, projek ini telah bermula pada 2006 oleh IMR dengan kerjasama Oxford University melalui syarikat dia OCTEC, syarikat dia. Dan di Malaysia kita telah pun membuat cubaan. Kita lepaskan 6,000 nyamuk GMM di Bentong, di kawasan hutan di Bentong, dan 6,000 nyamuk yang biasa, nyamuk jantan, betul, bukan yang perempuan, bukan yang ni, yang jantan. Dan tujuan kajian itu ialah untuk melihat satu, the flight range, berapa jauh dia boleh terbang, dan life cycle dia, jangka hayat dia. Dan didapati dalam kajian tu jangka hayat dan flight range dia, berapa jauh dia terbang, lebih kurang sama dengan nyamuk yang normal, ya, sama. Jadi, tapi jangka hayat yang betina ni panjang sikit, betul, sehingga 2 minggu. Jadi ini berlaku di Malaysia, tapi kajian tu bukanlah untuk cuma nak tengok itu je, flight range dengan dia punya lifespan dia. Tapi kita belum lagi buat kajian tentang sama ada nyamuk ini, keadaan ini boleh mengurangkan jumlah nyamuk Aedes ni di Malaysia, belum lagi. Tapi di negeri lain, di negara lain macam di Cayman Island, mereka dah buat, nampaknya ada kejayaan. Di Brazil pun ada kejayaan, iaitu mereka dapat mengurangkan jumlah populasi nyamuk Aedes ni kepada kurang sehingga 85%, betul. Jadi tapi kajian tentang relation dia dengan kurangnya Aedes mosquito dengan kes denggi belum lagi dibuat, betul. Terima kasih. Ipoh Timur. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya juga ada dua bahagian, ya. Yang pertama, kenapa kami masih menghadapi situasi outbreak ni, wabak denggi, walaupun begitu banyak usaha dan langkah telah diambil oleh agensi-agensi dan pihak kerajaan? Adakah kita tidak mencukupi peruntukan ataupun ada masalah yang tertentu? Dan saya juga nak tahu, adakah satu kementerian ataupun satu komiti interministri ditubuhkan untuk menangani wabak denggi yang sedang berlaku di negara kita ini? Untuk bahagian kedua mengenai GMM ini, adakah kami boleh tahu kos yang terlibat untuk menjalankan ujian atas GMM itu, dan teknologi ini, iaitu menggunakan GMM ini, bukan satu teknologi yang baru. OCTEC telah pun memulakan menggunakan research ini sejak tahun 1999, lebih daripada 10 tahun. Jadi saya nak tanya, apakah rasional kerajaan perlu lagi menjalani ujian untuk seperti yang mana dikatakan oleh Menteri flight
path dan juga pun lifespan mosquito tu. Adakah ini semua bukan telah pun diketahui setelah GMM ini ada dan wujud lebih daripada 10 tahun? Dan saya nak tahu adakah kerajaan akan mengambil langkah selanjutnya untuk menggunakan GMM ini? Apakah kesan ataupun keberkesanan GMM untuk menangani wabak denggi memandangkan hasil yang telah dijalankan oleh kerajaan di Bentong tu? Itu soalan tambahan saya. Terima kasih, betul. Ya, berkenaan soalan yang pertama tadi, berkenaan outbreak yang masih lagi tinggi. Saya dah sebut tadi bahawa insiden atau kes denggi dah mula menurun, mendata, plateau. Sejak bulan Mac dah turun kepada lebih kurang 1,600 berbanding dengan bulan Februari sampai 2,400 seminggu. Dah turun dah. Walaupun kita dapati yang menyebabkan peningkatan ni adalah kerana perubahan serotype dari betul. Serotype kita ada 4 jenis denggi, dan 4 jenis, 1, 2, 3, 4. Sebelum ni serotype 4 ini dah tukar pada serotype 2. Yang dulu dah imun kepada serotype 4 dia tak kena lah. Yang kes yang banyak. Hari ini dah bertukar kepada serotype 2. Ini ramai lagi yang belum imun kepada jenis ini, maka dia kena. Bila kena gigit nyamuk, dia kena penyakit serotype, kena penyakit denggi ni. Jadi kalau dia boleh berubah, ya. Yang kedua tentang bukanlah kita kempen berterusan atau betul. Melibatkan berbagai pihak, kementerian, di bawah kementerian sendiri memang tiap-tiap KK, kesihatan, tiap-tiap hospital memang ada program untuk nak turun ke padang dan membuat pemeriksaan tentang premis tu. Dan setakat ini betul, saya ada angka dia tentang usaha kita yang telah dibuat sepanjang masa ini. Contohnya pada 2013 banding 2012 jumlah premis yang diperiksa banyak betul. Hampir 4,529,000 premis di seluruh Malaysia. Di Selangor saja, Selangor ni ada satu negeri yang paling banyak kes denggi. Kita telah periksa 367,813 premis, ya. Dan jumlah komponen dikeluarkan memang banyaklah, betul. Di Selangor saja 1,800 2013, dan di seluruh Malaysia 15,359 kes. Komponen yang kena banyak, yang bawa ke mahkamah pun ada dan sebagainya. Ini melibatkan kempen, ini melibatkan orang ramai. Jadi sikap masyarakat kita kena ubah, betul. Kadang-kadang kita lihat pegawai kita turun ke padang, tapi penduduk di kawasan itu tak pergi kerjasama. Jadi masalah. Dan kawasan-kawasan yang banyak pembangunan construction, itu pun kes yang banyak. Dia sebab construction site ni dia banyak lubang-lubang, banyak tempat takungan dan sebagainya. Ini juga boleh menyebabkan peningkatan jumlah nyamuk dari itu. Jadi usaha ini diteruskan dan kita mendapat kerjasama daripada Kementerian Perumahan, Kerajaan Tempatan. Mereka juga bertanggungjawab untuk PBT, jawab untuk bekerjasama dan memeriksa premis-premis. Betul, seperti yang disebut tadi, kita saya sebut tadi bahawa kajian dibuat untuk nak melihat pengurangan jumlah nyamuk jantan ni, nyamuk yang gigit nyamuk betina menggunakan kaedah ini. Tapi belum ada kajian untuk melihat relation dia antara pengurangan nyamuk ni dengan pengurangan kes Aedes, kes denggi. Belum lagi. Jadi kita akan berusaha untuk menjalankan, tapi kosnya betul-betul amat prohibitif. Nak buat kajian selanjutnya kos lebih kurang 100 juta, ya, yang diminta oleh masyarakat ni. Jadi kita sedang berunding tentang perkara ini, betul-betul.